wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Saya percaya anda ketika ini berada di rumah dan terima kasih diucapkan kepada anda kerana memilih kami Wanita Hari Ini sebagai siaran untuk pengisian anda sekeluarga pada hari ini. Hari ini hari ketiga PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kerana ada pelbagai aktiviti yang dapat dimanfaatkan dan boleh dilakukan oleh anda bersama keluarga ketika ini. Dan dalam tempoh 3 hari ini juga, apakah agak-agaknya aktiviti-aktiviti yang telah pun anda lakukan bersama seisi keluarga? Malahan kalau kita lihat di media sosial juga, banyak dalam kalangan rakan-rakan kita yang telah pun memuat naik antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan dari segi masakan, dari segi senaman dalam rumah dan sebagainya. Apa-apa pun kita harus menyahut seruan kerajaan dalam sama-sama untuk kita menjaga jarak sosial kita dan juga menjaga kesihatan kita. Dan ini juga antara komen-komen yang sempat kami muat naik daripada laman sawang Twitter saya sendiri, yang mana ini antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dilakukan oleh rata-rata rakyat di Malaysia sepanjang 3 hari ini. Ada katanya yang membaca Al-Quran, ada yang memasak dan ada yang meluangkan masa bersama dengan anak-anak. Dan hari ini sebenarnya kami juga nak kongsikan kepada anda sejauh mana penerimaan dan juga impak PKP ini kepada anda sendiri, dan anda dialu-alukan untuk terus berkongsi kepada kami apa sahaja pengalaman anda di talian 0377261603 bersama dengan kami secara langsung di Wanita Hari Ini. Dan kami juga nak maklumkan kepada anda, kalau kita lihat semalam jumlah kes telah pun dilaporkan sebanyak 110 kes yang menjadikan sebanyak 900 kes di Malaysia. Justru kita seharusnya mengambil langkah berhati-hati dan menjaga kebersihan diri. Apatah lagi, kita harus memastikan tangan kita sentiasa dicuci sebelum ataupun selepas memegang apa sahaja barangan, sebaik-baiknya di bawah air yang mengalir sekurang-kurangnya selama 20 saat. Tapi kalau berada di luar seperti kami yang bekerja untuk anda ini, anda bolehlah menggunakan hand sanitizer dan pastikan anda mencuci tangan anda dengan sebaik mungkin. Okey, dan kalau kita lihat di Malaysia sendiri, menurut statistik di negeri Selangor melihatkan jumlah kes tertinggi. Justru ketika ini kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda tentang sejauh mana kesedaran masyarakat tentang COVID-19 ini bersama dengan Pengarah Jabatan Penerangan Selangor, iaitu Encik Ali Suhaili. Apa khabar Encik Ali? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, Cik Ali, kalau boleh Cik Ali kongsikanlah dari segi kesedaran dan juga penerangan yang telah pun diberikan kepada rakyat Selangor dan juga seluruh rakyat Malaysia tentang info-info berkaitan COVID-19 ini melalui kempen-kempen dilakukan oleh Jabatan Penerangan sendiri. Ya. Setakat ini kesedaran rakyat di Selangor ni adalah dalam 60%, sebab walau macam mana pun kita buat hebahan dan nasihat, masih lagi ramai yang tak pakai. Saya ikut arahan lah, contohnya nak pakai mask. Dalam perintah kawalan ni masih ramai lagi yang berkumpul dekat kedai-kedai, gerai-gerai. Okey, jadi dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bagi membendung penularan COVID-19 ini, bagaimana pula dari segi kaedah penyampaian maklumat berkaitan lokasi dan juga mana menjadi sasaran Cik Ali sendiri? Pada ketika ini, kita menggunakan kaedah hebahan umum, iaitu IOW, Info on Wheels. Dan kita pun bergerak bersama-sama dengan pihak polis. Pada ketika ini pun saya sedang bersama-sama dengan di daerah Hulu Langat, bersama dengan Jabatan Penerangan Daerah Hulu Langat, dan juga bekerjasama dengan PDRM untuk membuat hebahan-hebahan kepada masyarakat di tempat-tempat yang kita jangka ramai orang berkumpul. Okey. Saya di hotspot, masih ramai lagi dekat kedai-kedai ni tak pakai topeng pun. Okey. Cik Ali mungkin boleh kongsikanlah, ini soalan terakhir kan. Sehingga hari ini bagaimana pemahaman ataupun penerimaan masyarakat kita ini tentang PKP ini? Adakah kita lihat ada kenaikan dari segi kesedaran ataupun ramai lagi yang masih berdegil dalam situasi sebegini? Boleh dikatakan ramai yang mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan ini.
Cuma di beberapa tempat masih lagi kurang pemahamannya dari segi membeli makanan ni. Bila ada gerai yang buka, mereka mula berkumpul dan tidak mematuhi arahan iaitu social distancing itu. Mereka tidak faham, mereka tak boleh berkumpul. Maksudnya bila mereka beli, mereka kena balik. Tapi mereka ni membeli kemudian bersembang sesama sendiri. Ini yang pemahaman masyarakat dekat situ agak kurang sikit. Jadi mungkin Cik Ali boleh berikan sedikit pesanan ringkas kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton ketika ini. Apa yang harus mereka titik beratkan? Kita berharap rakyat Malaysia akan terus mematuhi perintah kawalan pergerakan ini kerana hasrat kerajaan ialah untuk memastikan rantaian penularan wabak COVID-19 ini diputuskan dengan tidak adanya perhimpunan, tidak adanya pergaulan, percampuran di kalangan masyarakat. Dan jika masyarakat terus bekerjasama, kita sama-sama berdoa agar penularan COVID-19 ini akan terus berkurangan di peringkat negeri dan di seluruh negara kita dan akan membolehkan kita menjalankan kehidupan normal seperti biasa. Kalau kita tak patuh, kemungkinan masyarakat kita akan terus berada dalam keadaan kawalan pergerakan. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Ali Suhaili selaku pengarah Jabatan Penerangan Radio Selangor di atas penjelasan itu tadi. Terima kasih. Baiklah, penonton sekalian, kalau kita bercakap tentang COVID-19, pandemik ini bukan sahaja satu fenomena kesihatan tetapi ia turut menjejaskan ekonomi dan sekaligus turut memberikan kesan kepada masyarakat dan juga individu secara psikologi sehingga ada kalanya boleh menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita seharian. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda sejauh mana kita harus tahu pentingnya kesihatan mental dalam tempoh PKP ini bersama dengan panel kita di studio sebentar lagi. Kalau anda ada sebarang kemusykilan, sebarang soalan ataupun perkongsian yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari ini, anda boleh terus kongsikan di www.facebook.com/WHITV3 atau anda boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan hari ini kita akan kongsikan tentang pentingnya kesihatan mental dalam tempoh PKP. Kalau sempat anda saksikan sebentar tadi antara sidang media yang telah pun diberikan oleh Menteri Pertahanan kita itu tentang apa yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengikuti dan juga terus mematuhi arahan kerajaan. Tapi hari ini sebenarnya saya ditemani oleh Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin selaku pakar perunding kanan psikiatri Universiti Malaya. Assalamualaikum, apa khabar Prof? Assalamualaikum, khabar Fiza? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita mengamalkan jarak sosial ataupun social distancing betul. Di studio ketika ini. Jadi jangan risau untuk anda penonton-penonton semua. Sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang nak kita kupas pada hari ini, apa kata kita dengar dan saksikan dahulu laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Ainul Fatihah. Silakan. Umum mengetahui kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 hingga 31 Mac 2020 susulan wabak COVID-19. Bukan mudah bagi masyarakat untuk mengadaptasi suasana gaya hidup sehari di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Namun begitu, terdapat juga kesan-kesan sampingan yang perlu kita ambil iktibar terutamanya dari aspek kesihatan mental. Apabila berada dalam situasi ini, lama-kelamaan emosi tersebut menjadi lesu kerana sering melakukan perkara yang sama. Baru-baru ini sebuah akhbar atas talian di China melaporkan berkenaan dengan kenaikan statistik permohonan perceraian di wilayah Xi'an, China. Akibat dari perintah pengurungan menyebabkan banyak pasangan tidak mampu menguruskan emosi tegang sepanjang dalam situasi cemas di dalam rumah. Selalu bersua muka dari aspek psikologi boleh membuatkan emosi pasangan mendatar dan berlaku pergaduhan. Selain itu, jika tidak menguruskan masalah mental, ia boleh menyebabkan sistem ketahanan tubuh badan terjejas dan memudahkan seseorang mendapat sakit secara fizikal. Bagaimana sebagai masyarakat untuk mengawal emosi dan melakukan perkara-perkara yang boleh merangsang positiviti dalam tempoh 14 hari ini?
Itu dia Prof. Antara laporan yang sempat kami kongsikan bersama dengan penonton-penonton, dan saya kira ketika ini dalam tempoh 3 hari ini mungkin tempoh bertenang ataupun tempoh orang kata honeymoon untuk seluruh rakyat dan juga masyarakat kita. Tetapi ada banyak juga faktor-faktor lain yang harus kita ambil kira. Sebelum itu mungkin Prof boleh kongsikan secara ringkas dan sedikit untuk kita ingatkan kepada penonton kita sekali lagi tentang COVID-19 ini, Prof. Ya, so yang pertama kali, terima kasih sekali kerana jemputan untuk wanita hari ini. Saya rasa memang penting kita bincangkan isu COVID dan juga kita merancang masa depan kita dari segi alam baru ni. Because kalau kita tengok dari segi isu COVID ni dah lama tetapi dah sampai ke negara kita dalam keadaan yang agak serius. Dan itu sebab kita ada Akta PKP yang sedang kita alami sekarang ni. Tapi yang pertama kali kita nak jelaskan sedikit. Yang pertama, COVID-19 ni merupakan satu virus. Dia bukan bakteria, dia virus. Itu satu penting. Kedua itu dipanggil novel. Maknanya tak pernah dijumpai sebelum ini. Maka itu yang menyebabkan kita gusar sedikit. Mengandangkan dari segi badan kita ni tak pernah dijumpa dengan virus ini, maka kita tak ada ketahanan. So ada di kalangan kita ni mungkin yang lebih sihat, dia dapat virus ini dan dia berjalan-jalan tanpa apa-apa kesakitan, symptomless. Tetapi kalau virus ini pergi ke mereka yang mungkin ada sedikit masalah kesihatan ataupun di usia yang tua, maka boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Itu sebab kita ada PKP ini untuk kita menjauhi antara satu sama lain supaya jangkitan kuman ini, virus ini akan berkurangan. Dan itulah sebabnya kita perlu peka dan ikut seperti yang tadi kita tengok dari segi sidang media tadi itu, kenapa penjarakan jauh. Itu sebab kita buat kita punya own social distancing. Lagi jauh lagi bagus. Lagi jauh lagi bagus. In fact, kalau kita tengok dari statistik ni, dia ada di segi berapa jauh social distancing yang biasa, extreme social distancing. So kalau kita tengok dari segi PKP ini, kita panggil extreme social distancing. Maknanya memang 14 hari ini insya-Allah semua orang akan duduk di rumah masing-masing. Maka kita cuba contain virus ini di dalam individu rumah masing-masing itu supaya mana yang positif akan dapat dikeluarkan, yang kita ni yang negatif insya-Allah tak terkena dengan virus tersebut. Because kita kena faham bahawa ada di kalangan kita ni mungkin tak tahu dia ni positif, tetapi berjalan-jalan yang itu orang lain terdapat. So itu sebab kita nak suruh minta semua orang, kita panggil duduk rumah diam-diam. Jangan bergerak kalau boleh. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Okey. Kalau kita bercakap tentang aspek kesan psikologi dan juga kesihatan sosial ini, pastinya ia membawa pelbagai kesan. Kesan daripada virus COVID-19 ini sendiri dan juga apabila kita diminta untuk berada di rumah. Ada orang mungkin mengambil kesempatan ini untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga. Inilah masa yang harus kita ambil ketika dah lama tak luangkan masa suami isteri, ibu dan anak dan sebagainya. Tapi yang mungkin Prof boleh terangkan kepada penonton, apa mungkin sedikit kesan psikologi ataupun kesihatan mental melalui COVID-19 ini? So dia ada beberapa. Yang pertama itu biasanya kita punya first response, kita punya respon awal adalah gusar ataupun sedikit stres memandangkan maklumat berkurangan. Itu sebab saya memang bersama dengan YB Ismail Sabri tadi dengan lebih banyak makluman diberikan kepada rakyat, lebih kurang kegusaran kita secara keseluruhan. Itu penting. Itu sebab tadi bermula kan kita bincang pasal isu COVID itu supaya orang faham bahawa sebab kita melakukan PKP ini adalah ini sebabnya. Bila kita dapat sedikit maklumat seperti itu, kita mungkin kurang sedikit risau. Itu pertama. Dalam keadaan konteks begini PKP ini, dia seakan-akan macam kita dalam keadaan berkabung juga. Because dalam apa-apa krisis, biasanya akan ada isu di mana kita akan melalui fasa-fasa macam berkabung. Contohnya pertamanya biasanya kita akan terkejut. Lepas tu mungkin kita akan marah. Lepas tu mungkin kita akan cuba bargain. Bargain. Lepas tu keempat tu mungkin kita akan rasa sedikit down atau murung. Dan yang kelima ni maka masa itulah kita mungkin akan menerima. Kalau kita cepat menerima lagi bagus. Kerana pada permulaan tu terutamanya zaman marah,
dan juga apa dia panggilnya bargaining itu, di situlah mungkin kesan-kesan psikologi mungkin akan berlaku di kalangan kita semua. Seperti kita bincangkan tadi juga, ni masih hari ketiga. Mungkin kita tak dapat rasai, tapi saya risau kalau kita tak merancang awal, kita mungkin akan dapat merasai simptom-simptom ini minggu kedua. Dan kalau kita dengar apa dipanggil Yang Berhormat Perdana Menteri, kalau semua tak ikut kata, tak duduk rumah diam-diam, kita risau juga benda ini akan berpanjangan, maka di situlah ada implikasinya kepada kita semua. Okey. Prof, mungkin juga boleh kita kongsikan, kalau kita lihat di laman Sesawang Sosial ini, hari ini ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ibu-ibu, bapa-bapa di rumah. Tetapi kita nak tahu juga apakah kesan psikologi bagi mereka mungkin yang terpaksa berpisah dengan keluarga mereka dalam keadaan tempoh 14 hari ini. Sebab kita harus akur bahawa ada kita ini yang mungkin tinggal di bandar, ada yang tinggal di pinggir bandar, kampung, hulu dan juga pedalaman. Faktor demografi ini juga membezakan keadaan keselesaan kita. Bagaimana kita nak kongsikan ini, Prof? Okey, saya bawa kepada satu tips, terus kepada tips terus. Mengenai isu macam mana kita menangani kegusaran kita ini, dan dia akan balik kepada soalan Fiza tadi. Ada satu doktor Sue Varma daripada US mengatakan bahawa semasa isu 9/11 di US, diorang keluarkan satu program pendek aja. Satu, kalau dalam keadaan macam ini, think about mindfulness, movement, mastery, dan keempat tu adalah meaningful engagement. So meaningful engagement ni adalah di mana kita faham kenapa kita berada dalam konteks begini. Saya faham ada pelajar IPT yang tak dapat balik contohnya. Tetapi kalau dia faham bahawa situasi kenapa dia tak balik itu adalah untuk protect diri dia dan juga ahli keluarga, maka lebih senang untuk dia menerima apa dia panggilnya situasi sebegini. Saya sendiri pun semasa diberitahu bahawa kita akan mengalami PKP ini, mengadakan mesyuarat di jabatan bersama dengan staf-staf saya, mengatakan jangan balik kampung. Kerana isu ni kita nak menyahkan isu virus ini. Kalau kita risau kalau yang balik itu akan lagi tular. So ada yang terfikir nak balik, alhamdulillah mereka duduk dekat rumah diam-diam juga. So bila dia faham kenapa, maka lebih senang untuk dia menerima, walaupun saya tahu hati dia tu nak balik juga. So itu yang antara beberapa tips yang kita boleh cadangkan. So lagi banyak kita faham mengenai isu ini, kenapa kita di dalam keadaan sebegini, kenapa kerajaan buat PKP ini, kenapa pakar perubatan dan perubatan mahukan ini, maka lebih senang untuk kita menerima pemahaman itu sendiri. Pemahaman. Prof, tapi kalau kita lihat dari segi kesan-kesan lain juga, kalau kita lihat tentang mereka yang bekerja bertungkus lumus, terutama sekali Barisan Hadapan yang bekerja di KKM, penjawat-penjawat awam seperti tentera, polis, bomba, ramai lagi mereka yang bekerja di bahagian essentials ini, termasuk rakan-rakan penyiar media, mereka yang berada di pasar untuk terus memastikan bekalan barang mentah kita ada, mereka yang bekerja di pelabuhan dan sebagainya. Mereka ini juga mungkin ada kesan-kesan kesihatan mentalnya, kesan-kesan psikologinya yang mana mereka perlukan sokongan bukan saja dari segi barangan ataupun kewangan, tapi dari segi sokongan mental terhadap mereka dan juga mereka yang terpaksa berpisah dengan ahli keluarga mereka. Betul. So yang pertama kali kita nak ucapkan kepada semua frontliners, terima kasih kerana kerja anda. Saya faham bahawa memang satu perkara yang sukar dan menaikkan risiko untuk diri anda, tetapi your sacrifice ni is very important. Kepada yang lain tu, macam kita kata di rumah diam-diam tu sacrifice juga. So kita ni semua bekerja sama untuk mengurangkan penularan ini. Tetapi balik kepada soalan tadi, memang sukar untuk mereka, tetapi lebih banyak maklumat yang diberikan seperti yang telah kita dalam beberapa minit pun kita berikan bahawa tolong basuh tangan sekerap yang mungkin, kalau tak ada air guna hand sanitizer, kalau yang ada kalau masih berniaga tu contohnya jarakkan diri antara pelanggan dan anda. Anggaplah juga bahawa kita tak tahu risiko siapa yang mungkin ada virus ini, maka kita semua jauhkan diri masing-masing dan protect ourselves and our family. Dan yang ketiga, of course, kalau ada simptom, jangan buat dek je. Jangan buat dek. Jangan buat dek je, jangan buat tak tahu je. Yang pertama, kalau simptom pakai mask. Kedua tu, kalau simptom yang macam dibincangkan tadi, batuk, demam, pergilah sama ada menelpon hotline yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan ataupun datang ke hospital. Dan tolong beritahu doktor dengan sejujurnya. Jangan tipu. Jangan tipu. Ni bukan isu takut. Ni isu
kesihatan untuk semua. Saya kasih satu contoh. Kalau seorang tu ditipu dan diketahui bahawa dia ni memang COVID-19, maka seluruh tempat yang dia berjumpa itu terpaksa di kuarantin atau disamak lah kira. Ya. Maka doktor-doktor yang sepatutnya boleh bekerja itu tiba-tiba tak boleh bekerja. Maka digantikan doktor yang lain. Dan kalau seorang lagi datang dan menipu juga, bayangkan setiap kali benda ni berlaku, satu pasukan ni terpaksa dikuarantin untuk sekian lama. So kita risau bahawa kalau selalu berlaku sebegini, maka tak ada lagi frontliners kita ni. Ya. Sama juga kepada polis, kepada bomber, mereka berhadapan dengan situasi ni face to face. Okey. Prof, kita sebenarnya bersama dengan seorang selebriti terkenal tanah air di talian ketika ini, iaitu Faizal Tahir, yang kita nak tahu bagaimana keadaan dan impaknya selama 3 hari berada di rumah bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiza. Faizal sihat? Alhamdulillah. Fiza sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Semua orang kat situ sihat ke? Sihat, insyaAllah. Belum kena pakai suit astronot lagi. Okey. Faizal, mungkin Faizal boleh kongsikanlah kan dalam tempoh 3 hari ini bagaimana Faizal menyahut seruan kerajaan dengan mematuhi arahan PKP ini, meluangkan masa melakukan pelbagai aktiviti dengan anak-anak dan juga keluarga. Itulah, saya rasa ini satu masa yang mungkin orang ramai dah start bosan. Saya pun dah dengar kawan-kawan dah berbisik-bisik hantar mesej cakap bosannya duduk rumah semua kan. But I think dalam keadaan macam ni kita semua benda yang mungkin missing is positivity. Sebab ini bukan sengaja kita suruh orang duduk rumah jangan pergi kerja apa semua. So ini boleh jadi sebagai satu a break. Mungkin sebelum ni semua orang terlalu sibuk dengan kerja sampai masa dekat rumah dengan family, dengan anak isteri pun lebih kurang daripada masa kita bekerja. So saya ambil benda ni dengan sangat positif dan sangat baik. Dan lagi satu benda yang saya rasa saya boleh kongsi, saya dengan saya punya team lah, saya punya office punya team apa semua, colleagues kita orang semua. Ini mungkin satu benda yang kita boleh lihat, benda ni mungkin boleh berubah cara kita bekerja dalam masa depan. Because mungkin sebelum ini tak ada orang percaya dengan bekerja dari rumah, boleh buat kerja dari rumah, boleh siapkan kerja dengan baik dari rumah. So saya still bekerja macam biasa dekat rumah. Dan dengan teknologi apa semua, that's video conferencing, ada WhatsApp video call, I don't think there should be a big problem. Tak ada masalah yang sangat besar sangat pun kena duduk rumah ni. Ya. Tapi dari segi anak-anak pula macam mana? Adakah mereka faham ataupun mereka rasa nak keluar? Bagaimana aktiviti itu dilakukan bersama dengan anak-anak? Of course, biasalah budak-budak kecil memang diorang minta keluar lah. Bapak dah duduk rumah 3 hari, mesti diorang ingat macam nak keluar pergi cuti ke apa kan. Tapi kita kena educate lah as parents. Kalau yang tak ada anak pun, I mean you can educate the younger generation, orang-orang yang tak pernah melalui ataupun melihat benda-benda macam ni. Sebelum ni, ini COVID ni is not the first virus. It's not the first, apa orang kata, outbreak yang kita alami. Sebelum ni ada SARS kan. And then beberapa kurun yang lepas pun, every few, probably 10 years or plus like that, akan ada benda macam ni. So kita kena prepare. So pada saya, anak-anak saya kena educate. Dah masuk dah seorang. Dia cari bapak dia. Comel. So pada saya kena educate. Tapi kena educate cara yang betul lah. And this is actually a good time. Terus terang saya katakan. Masa yang sangat baik. Kalau sebelum ini ramai orang yang ambil ringan. Ambil semi level hygiene. Basuh tangan tu satu benda yang sangat penting. Kita ramai tengok orang kadang-kadang ambil makanan, makan tanpa basuh tangan. But it's something very important. So this is a good time. Ini masa yang sangat bagus untuk kita betul-betul orang kata kuat-kuasakan benda ni kepada orang ramai, especially anak-anak, budak-budak kecil. Okey. Mungkin Faizal boleh berikan dan kongsikan satu pesanan terakhir kepada penonton-penonton kita yang sedang menonton ketika ini. Kalau kita lihat di laman sawang Instagram Faizal sendiri sebagai seorang selebriti menjalankan tanggungjawab untuk terus memberi peringatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bagaimana kita yang lain-lain ini juga harus menjalankan tanggungjawab kita sebagai individu dan juga sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab bagi kita mengelakkan penularan wabak ini? Ya, okey. Satu benda yang saya boleh katakan is pada waktu kini, saya rasa peranan seorang public figure ataupun selebriti adalah sangat-sangat penting. Waktu inilah kita sebenarnya nak gunakan kita punya influence, kita punya
apa orang kata, kita punya pengaruh tu untuk menyebarkan benda-benda yang baik. Kalau sebelum ni kita semua sibuk nak Instagram lah, nak ber-TikTok lah, nak bersosial media, this is a good time untuk kita tunjukkan kita gunakan kita punya role model, role kita tu, peranan kita sebagai role model tu. So pada saya mungkin ada ramai lagi yang ambil ringan, nak juga pergi masjid, nak juga pergi kerja, nak juga keluar pergi shopping mall, nak main sukan ke apa semua. Listen, satu benda je saya boleh ingatkan, hadis daripada hadis Muslim tentang Nabi, di mana satu masa dahulu Nabi pernah ingatkan dekat dia punya sahabat, kita memang bertawakal dengan Allah, betul, tapi kita juga harus ambil langkah berjaga-jaga. So Nabi ada cakap dengan seorang sahabat ini, ikat unta tu tapi still percaya dengan Allah. Okey, so kalau kita tak ikat unta tapi kita percaya dengan Allah, unta tu hilang tak, kita nak kalahkan Allah. Kan? So pada saya, percaya dengan Allah, sentiasa berdoa, tapi yang paling penting at this very moment, jaga diri sendiri terlebih dahulu sebelum benda lain. So ini responsibility, tanggungjawab semua orang. Jaga diri sendiri terlebih dahulu, duduklah rumah. Okey. Itu saja yang saya boleh katakan. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Faizal di atas. Terima kasih banyak Fiza. Terima kasih banyak-banyak. Di atas masa dan juga sedikit perkongsian yang dapat sama-sama kita manfaatkan buat seluruh rakyat Malaysia. Semua ini akan berlalu dengan baik dan cepat mungkin, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jaga diri semua orang. Ya, terima kasih Faizal juga dan keluarga. Terima kasih. Prof, kita nak kongsikan banyak lagi tentang topik kita pada hari ini dan juga kita nak ulas sedikit apa yang Faizal katakan tadi. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan masih lagi kita membincangkan tentang pentingnya kesihatan mental dalam tempoh PKP. Sebelum kita berehat tadi, sempat kita mendengarkan antara sikit pengalaman dan juga tips yang disampaikan oleh selebriti terkenal tanah air iaitu Faizal Tahir. Dan Prof, mungkin ada sedikit sambungan yang dapat kita lihat, dapat kita ambil daripada apa yang Faizal katakan tadi. Bagaimana juga mungkin dapat kita manfaatkan bagi seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton ketika ini. Itulah, saya memang teruja jugalah mendengar pengalaman Faizal. Terima kasih Faizal kerana menceritakan sedikit apa berlaku di situ. He really took the lemons and made it into lemonade. Kalau kita kata bahasa Melayu ni, dia mengambil hikmah daripada sebalik kejadian yang berlaku sekarang ni. Tetapi saya juga bila saya mendengar tu, ada juga elemen-elemen yang kita nak terapkan kepada penonton kita lah, bahawa dia memerlukan sedikit perancangan. Kita dengar tadi Faizal mengatakan bahawa dia menggunakan teknologi yang sedia ada untuk kerja dia. Dan juga dia juga mempunyai aktiviti untuk anak-anak dia. So sama juga dalam keadaan PKP sebegini, kita memerlukan sedikit perancangan. Dia pun juga berkata tadi bahawa virus-virus ini dia ada tempoh ni kan, 10 tahun 20 tahun lepas tu datang balik. So it looks like he's really thought forward. So kita pun dalam konteks sebegini perlu mula daripada sekarang ni dan merancang. Seperti kita kata tadi, kita tak sure, kita harapkan 14 hari. Tapi kalau dia berlanjutan, apakah kita punya rancangan untuk kita nak membantu kesihatan mental kita? Itu yang penting. Itu yang kita bincang sekarang ni. So seperti kita kata tadi, sekarang ni kita dalam keadaan hari yang minggu pertama ni mungkin tak dirasakan lagi sangat. Tetapi perlu dah ada sedikit perancangan. Mungkin kalau yang bekerja di rumah, kalau rumah itu dalam keadaan yang okey, mungkin perlu mengadakan sedikit rutin daripada sekarang juga. Bangun pagi itu mungkin dah kena, because kita kalau biasanya kita ada rutin. Bila dalam PKP ni rutin semua dah lari. So sekarang ni kita kena ada rutin balik tu. So ikut orang, bangun pagi mungkin dia dah satu tempat, dia akan buat kerja dia. Lepas tu dia makan, lepas tu buat kerja balik, lepas tu habis kerja seakan-akan dia pergi kerja tetapi dia kat rumah. Satu cara. Untuk yang suami isteri yang ada anak contohnya, mungkin kena ada perbincangan dalam keluarga antara suami dan isteri, siapakah yang perlu menjaga anak dalam konteks ini. Pagi mungkin si isteri contohnya, dan petang mungkin si suami. Dan anak-anak tu pun perlu diadakan banyak perancangan apakah aktiviti-aktiviti mereka, termasuk aktiviti bersukan di dalam rumah tu. Kalau kita dengar daripada pengalaman di China, kadang-kadang dia punya rumah tu gedang-gedang because orang berlari ke atas, budak-budak kan. So tetapi mungkin itu yang diperlukan untuk seketika, dan of course masa-masa lain tu ada aktiviti-aktivitinya, tidur, makan, membaca dan sebagainya. Untuk kalau yang suami dan isteri saja juga, ataupun ada anak-anak yang besar sedikit, perlu kita fikirkan daripada sekarang lagi safe space ataupun tempat untuk mereka beristirahat seorang diri. We still need that safe space, me time, me time.
walaupun dalam keadaan ni, kalau kat luar tu kita boleh keluar. Sekarang ni semua dekat dalam rumah. So kita perlu adakan, kalau rumah tu besar sikit, senang sikit. Tapi kalau rumah tu kecil, kita dah tentukan, okey, kat tempat ni me time. So mungkin kalau orang pergi ke sana tu, kita jangan ganggu dia. Kena ada akses me time contohnya. Tapi kalau ada juga dalam kalangan kita yang sedang menonton ketika ini, mungkin bukan semua dalam kalangan kita ni bernasib baik kan Prof? Betul. Ada juga dalam kalangan penonton yang mungkin ketika ini duduk di rumah yang mungkin hanya ada 2 bilik, tapi ada 12 ataupun 14 orang penghuni dalam rumah tu. Betul, saya pun terfikir Macam juga mana yang tu? tu. Saya terfikir yang paling sesuai kalau macam tu kat dalam toilet lah kot. Okey. Because dia ada sedikit confined space kan. Ataupun satu lagi cara, kalau yang menggunakan katakan social media ataupun apa dipanggilnya TV contohnya, komputer kecil kan, komputer riba. Kalau dia pergi ke satu tempat yang telah ditentukan bahawa itulah dia punya me time. So dia dalam dia punya own space walaupun ada ramai orang keliling. So antara dua cara yang mungkin boleh dilakukan kepada mereka yang mungkin tempat tu tak begitu besar sangat. Okey, ini penonton kena ambil maklum bahawa setiap daripada kita ni perlukan waktu kita sendiri, ruang kita sendiri. Betul. Tapi kadang-kadang selain daripada perlukan ruang untuk diri sendiri dalam tempoh PKP ini, mungkin juga ada juga faktor-faktor lain yang boleh menjurus kepada masalah kesihatan mental ni. Contohnya dalam tempoh 14 hari ini seronok sebab dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Tapi ada juga dalam kalangan kita ini yang bekerja dengan gaji hari. Seperti mereka yang memandu e-hailing ataupun mereka yang membawa lori tapi dibayar gaji hari, mereka yang bekerja di pasar dan sebagainya. Mereka ini tak ada majikan tetap. Jadi bagaimana ini juga boleh menyebabkan kegusaran dan juga boleh menjadi masalah mental jika perkara ini berterusan dan jangka masa yang panjang. Kita tahu bahawa isu sosial ekonomi memang akan berada di fikiran semua orang, termasuk kita dekat sini pun sama juga ya. Tetapi yang kita boleh tahu bahawa dalam konteks PKP ini semua orang dalam keadaan yang sama. Ya, semua dalam keadaan yang sama. Mungkin ada yang lebih senang sedikit daripada yang lain ya. Tetapi inilah juga masanya juga kita untuk memikirkan cara lebih kreatif untuk mungkin menaikkan kita punya taraf hidup sedikit, sedikit lah. Mungkin masa inilah kalau yang tak terfikir pasal online contohnya. So ini antara beberapa cara. Tetapi di samping itu juga macam kita dengar di sidang media tadi, saya yakin dengan situasi memandangkan ada fikiran di kalangan pemerintah kita juga untuk bantuan-bantuan, dan saya juga tahu bahawa ada beberapa bank pun telah mulakan CSR program untuk menangguhkan sedikit bayaran. So ini sedikit dapat membantu sedikit kegusaran yang mungkin berlaku di segi ekonomi ini. Okey. Prof, kalau kita lihat pula dalam tempoh sebegini, ada juga dalam kalangan kita yang sebelum berlakunya tempoh PKP ini, mereka mungkin tidak berhubungan baik antara sesama pasangan. Ada masalah suami dan juga isteri. Kita tahu bahawa masalah domestic violence ataupun keganasan rumah tangga ini masih lagi berlaku. Dalam tempoh sebegini, kalau mereka ini dikasari, apakah yang boleh mereka lakukan sebenarnya? Ini yang juga kita risaukan juga. Ada beberapa NGO yang mengatakan isu ini di kalangan keganasan wanita, kanak-kanak contohnya. Maka dan saya rasa itu sebab Kementerian Wanita pun mengeluarkan balik talian kasih mereka 15999 itu kalau diperlukan, memandangkan mungkin kes-kes yang berlaku. Kita pun social distancing bukan bermakna emotional distancing. Itu penting sekali. Jangan kita buat tak tahu langsung kepada orang sekeliling kita. Kalau nampak ataupun dengar ataupun tahu akan masalah keganasan ini, buatlah laporan seperti mana kita akan buat. In fact, masa inilah kita menunjukkan kasih sayang kita di antara semua dengan satu, distancing bila mana perlu, tetapi secara emosinya menelpon, berFaceTime, contoh dia berWhatsApp, untuk mengetahui apakah jiran-jiran, keluarga kita sedang lakukan. It doesn't mean that kita jauhan ni kita tak berkata-kata. Ya? So kalau nampak ada isu sebegini, tolong laporkan, tetapi kalau tidak pun kepada mereka yang mungkin memerlukan, talian kasih masih on. Okey, ya? Ini yang kita katakan jauh di mata tapi dekat di hati kita. Betul. Kita harus sentiasa mengambil berat apa yang berlaku di sekeliling kita, bukan saja mereka yang berada di luar rumah, tapi keadaan individu-individu mereka yang berada di dalam rumah kita. Ya. Kalau mereka mempunyai masalah tekanan dan sebagainya. Kami nak kongsikan satu artikel ini, Prof. Ini situasi ataupun keadaan yang berlaku pada malam tadi, yang mana sewaktu Ops COVID ada kenderaan yang merempuh anggota polis kita. Ini kita nak kongsikan tentang tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan bagaimana seorang anggota Barisan Hadapan yang
keluar bekerja, meninggalkan keluarga, yang mana mereka juga pastinya ada kesan-kesan psikologinya, tapi bila berlakunya keadaan sebegini, apa yang harus kita lakukan? Kita kongsikan, kita wawarkan kepada masyarakat kita bahawa ini tanggungjawab bersama, ini bukan perkara biasa, ini bukan perkara yang main-main. Betul. Ini kita harus lakukan dengan sebaik mungkin, Prof. Betul. Itulah saya cadangkan kepada semua kawan-kawan kita yang menonton ni supaya mengikuti apa arahan yang telah diberikan. Bekas dia punya seperti Hafiza kata tadi, memang kebaikannya untuk bersama. Ini bukan saja-saja kita nak buat PKP ni. Kalau saya pun saya tak nak PKP ni, tetapi memang diperlukan pada masa ini, dan kita harapkan bahawa yang frontliners itu teguhlah hati. You're doing the best for us. At the same time, kepada yang kat rumah tu tolonglah ikut kata, because everybody is struggling at the moment. Bukan tak ada orang yang tak struggle sekarang ni. Kita nak cuba membantu untuk mengurangkan struggle tu. Kalau kita bekerjasama, insya-Allah kita akan dapat merentasi this period together. Kita cuba untuk mengurangkan segala-gala risiko. Betul. Prof, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada apa-apa yang boleh dikongsikan oleh Prof kepada penonton kita, kerana kita semua, termasuk kita yang mungkin dilihat kita datang bekerja dan sebagainya, dilihat seperti biasa. Namun hakikatnya setiap daripada kita ini memerlukan sokongan moral, memerlukan bantuan-bantuan psikologi. Apa yang boleh kita lakukan sesama kita dalam menguatkan semangat dalam masa yang sama untuk mendepani apa yang sedang kita lalui hari ini? So I think yang pertama sekali, macam kita bincang tadi, kena ada sedikit rancangan di antara suami, isteri, pekerja dan juga employer, contohnya dengan keluarga dan anak-anak. Ini penting. First one, perancangan. Kedua itu rutin. Rutin harian perlu dijalankan seperti biasa. Walaupun ini 14 hari, tetapi kalau ikut pengalaman mungkin lama, mungkin pendek, saya tak tahu. Kita harapkan bahawa dia 14 hari dan stop, tetapi kalau tidak, kita kena rancang masa depan, rutin tu mesti ada. Ketiga itu, mulalah kita berfikir pasal isu bersenam. Jangan lupa untuk bersenam walaupun di dalam rumah, movement. So sekarang ni contohnya kalau you tengok Instagram Farah Ann yang kita punya Olympic gymnast, dia ada buat how to exercise kat rumah setempat. So this is just some contoh-contoh. Contohnya ada lagi banyak lagi lah di luar sana. Keempat, mulakan mendapatkan self care, aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan pastikan dilakukan, terutamanya dirancang dalam lakuan. Maknanya jangan lupa nak tengok TV wanita hari ini contohnya. Tengok hari-hari. Kalau apa dipanggilnya, dengan radio, mengaji contohnya, memupuk spirituality itu penting juga. Yang kelima ni, seperti kata-kata tadi, fahami bahawa kita semua dalam keadaan PKP ni untuk membenteras isu COVID, supaya kita semua dapat hidup dan balik kepada rutin harian seperti biasa. Dan yang keenam, kepada mereka yang mungkin mengalami situasi isu keresahan, stres, salah satu cara yang dapat membantu selain daripada kita selalu bincangkan pasal breathing exercise atau deep breathing adalah mindfulness. Boleh tak Prof tunjukkan sikit macam mana nak buat deep breathing tu? So deep breathing ni dia bukannya pernafasan dari segi chest saja, tetapi dia menggunakan belly breathing. Okey, saya pun so, cuba sekali. So kalau kita buat bersama contohnya, saya biasanya buat 5. Okey, penonton pun boleh buat. Boleh buat sekali. Okey, jom kita buat. Okey. 5, 5, 5 ya. Okey. So kita tarik nafas ikut hidung, kita tahan, lepas tu kita hembus nafas ikut mulut. Yang penting tu kita punya chest naik. Lepas tu kita punya tummy masuk. Kita berdiri boleh? Ya, lepas tu dia akan masuk balik ya. Okay. So contohnya kalau kita buat sama-sama on 5 ya. Take deep breath on 5. 1 2 3 4 5. Tahan 5. 1 2 3 4 5. Lepas tu hembus 5. 1 2 3 4 5. Yang penting tu chest tu kena naik, tummy masuk, lepas tu dia keluar because angin dah masuk banyak ya. Macam ada rasa. So belly breathing. Kalau you buat semua naik atas ke bawah ni maknanya tak cukup lagi. Dia kena naik, tarik nafas, tahan, lepas tu bila hembus tu chest comes down, tummy comes out ya. 5 15 saat. Okey. Kali 4 1 minit. Buat untuk 5 minit, insya-Allah akan rasa tenang sikit ya. Tenang sikit. Kalau kita tambah pula dengan aplikasi di mana kita memikirkan pasal sekarang dan kita memikirkan pasal di mana kita berada sekarang tanpa apa-apa judgement, itu dipanggil mindfulness. Kawan saya Dr. Roza Nizam Zakaria daripada UIA ada satu video yang agak bagus sekarang ni pasal mindfulness yang dapat membantu kalau mereka yang mengalami masalah sedikit keresahan ataupun kegelisahan. Dan jangan lupa bahawa Befrienders masih bersama dengan anda
So kalau memerlukan bantuan dari segi perlu somebody to talk to, bolehlah menelpon mereka juga. Okey, baiklah. Saya kira pengakhiran dan juga rumusan yang cukup-cukup baik untuk sama-sama kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan juga anda penonton-penonton wanita hari ini yang ketika ini di hari ketiga PKP kita seluruh rakyat Malaysia. Yang paling penting sekali kita harus mengikut saranan dan juga arahan kerajaan dan ikut apa yang telah pun dikongsikan oleh Prof tadi. Ada saluran-saluran tertentu yang boleh kita luahkan perasaan kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama dengan kami dan juga penonton dan dengan pelbagai pengisian diberikan pada hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk 20 Mac 2020. Diharapkan anda semua telah pun mendapat manfaat yang berguna yang dapat sama-sama kita jadikan panduan untuk kita meneruskan tempoh 14 hari PKP ini. Diharapkan anda baik-baik, jangan gaduh-gaduh dekat rumah, rancang aktiviti anda sebaik mungkin bersama dengan keluarga anda. Baiklah, esok insya-Allah Rina dan Sugita akan kembali bersama dengan anda dalam WHI Extra dengan satu lagi topik menarik iaitu kepelbagaian aktiviti yang dapat merangsang minda anak-anak di waktu PKP ini. Ini juga mungkin dapat memberi anda inspirasi dan juga idea apa yang boleh anda lakukan bersama seisi keluarga. Saya mengundurkan diri di sini. Kita berharap dan kita berdoa agar duka ini akan pergi dan dunia akan kembali tersenyum lagi. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati,